Oke, 8-10 menit. Jadi kita mulakanlah kelas kita pagi ini. Saya akan tutup kamera dan akan share screen sajalah. Oh, pertama sekali boleh dengar suara saya? Kena test mic dulu nih. Boleh. Oke, terima kasih. Jadi tanpa buang masa kita mulakanlah kelas kita pada hari ini. Dan slide nampak? Nampak ya, nampak. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid Patamana. Terima kasih kerana hadir kelas pada pagi ini. Semangat juang yang sangat tinggi ya. Oke, saya suka macam tu. Jadi masih lagi dalam bab haba, bab 4, tapi dalam subtopik 4.4 hukum gas. Jadi kena nampak lah. Kita tengok ni dulu. Saya punya slide ni ya. PBT. Ini molekul gas dalam satu bekas. Ini pergerakan molekul gas dalam satu bekas. Okey. Kita tengok dulu. Seperti biasalah. Satu quotes, satu hari, satu kelas. Okey. Jadi semakin banyak manusia belajar, semakin banyak dia menyadari ketidakketahuannya. Dan Brown. Seperti yang kita tahu, kita manusia ni ilmu kita sangat-sangat sedikit kan. Kita belajar BM, BI semua, kita rasa macam banyak kita belajar ni. Tapi sebenarnya tidak kan. Ilmu kita ni ibarat bila kita celup kita punya ibu jari di lautan ni, nampak lautan ni kan. Bila ke lautan ni, bila kita angkat balik, apa yang menitik tu maka itulah ilmu kita. Adakah kita hebat dalam ilmu agama? Adakah kita ilmu elektrik? Tu menjadi itulah jadi masalahnya kan. Jadi itulah kita tidak mencari kan. Itulah pengetahuan kita. Okey, sekali lagi boleh nampak slide saya? Takutlah ada bugs dan sebagainya. Okey, minta maaf. Sangat-sangat okey. Boleh nampak slide saya? Boleh. Okey, okey. Terima kasih. Jadi itulah semakin banyak manusia ni belajar, semakin banyaklah kita menyedari yang tidak tahu kan. Seperti macam pertukangan, ilmu pertukangan, ilmu baking. Sebab itulah belajar ni tidak akan pernah habis. Okey, terusnya kita tengok dulu. Kita cungkil dulu idea anda. Jadi, apa yang kamu rasa pada plastik udara kembung tersebut apabila dimampatkan? Jadi, bila kamu tengok ni, kan macam botol kah, udara kembung, bila kamu tekan, kamu mampatkan, apa yang kamu rasa? Syalan. Apa kamu rasa bila kamu tekan benda ni? Belon tu makin membesar. Dia makin besar. Dia macam ada satu tekanan kan. Ada satu tolakan kan. Ada macam satu tolakan apabila dimampatkan. Jadi inilah yang berhubung dengan teori kinetik gas. Okay. Jadi untuk pembelajaran hari ini, apa yang kamu dapat adalah pertama sekali adalah menerangkan tekanan, suhu dan isi padu gas dari segi kelakuan molekul gas berdasarkan teori kinetik gas. Jadi saya akan teranglah tentang teori kinetik gas ni. Dia ada 3 ciri iaitu tekanan, suhu dan juga isi padu. Yang kedua adalah saya akan tunjukkanlah simulasi molekul gas tu. Kita tengok nanti simulasi dah. Kita boleh nampaklah pergerakan molekul tu. Yang kedua adalah menentukan hubungan antara tekanan dan isi padu bagi satu gas yang berjisim tetap pada suhu malar. Dan antara dua ni maka terwujudnya satu hukum Boyles. Jadi saya akan terangkan dan kita akan menjawab satu soalan bersamalah nanti. Okey. Yang ketiga untuk pembelajaran hari ini, saya harap kamu dapat menentukan hubungan antara isi padu dan suhu bagi suatu gas yang berjisim tetap pada tekanan malar. Hubungan antara isi padu dan suhu ni maka wujudlah satu hukum iaitu hukum Charles. Okey. Di mana saya akan terangkan dan kita akan menjawab satu contoh soalan bersama-sama. Okey, teori kinetik gas. Jadi teori kinetik gas ni ada 3 ciri. Yang pertama adalah tekanan, suhu dan juga isi padu. Kita mulakan dengan tekanan dulu. Okey. Molekul gas sentiasa bergerak secara rawak. Jadi dalam satu bekas, molekul gas ni sentiasa bergerak secara rawak lah, secara bebas. Okey. Dia akan bergerak sejak dalam satu bekas. Di sini dia akan bergerak lah. Sana. Jadi yang kedua adalah apabila molekul gas ni berlanggar dengan dinding bekas, maka dia melantun balik. Maka ada daya yang dikenakan dalam satu bekas tu. Okey, kalau dalam satu molekul ni, kan molekul ni bergerak secara rawak dan apabila orang bergerak secara bebas, maka ada lantunan di antara mereka semua. Jadi daya yang dikenakan di atas bekas ni
maka itulah tekanan. Sebab definisi tekanan yang kamu belajar dulu masa tingkatan 2, bila revise baliklah, P adalah equal to F over A. Maka ada satu daya yang dikenakan kepada dinding dalam di luas sesuatu permukaan. Maka itulah tekanan molekul gas tersebut. Okey. Yang ketiga, inilah daya per unit luas ialah tekanan gas tersebut. Ada lantunan, ada satu daya yang terkena kepada bekas dalam satu bekas tu, maka ada tekanan lah. Okey. Kita masuk pada ciri yang kedua, iaitu suhu. Okey, suhu kita tahu. Suhu gas bertambah. Kita beri tenaga pada suhu gas. Maka tenaga gas pun bertambah, kan? Bila gas bertambah, maka tenaga kinetik purata molekul meningkat dengan suhu gas. Jadi apabila suhu gas ni bertambah, sebab tenaga dia apa kan? Tenaga dibagi, maka molekulnya akan bergetar. Molekul dalam gas tu, dalam satu bekas tu. Apabila dia bergetar, maka satu tenaga telah dipindahkanlah. Dia akan bertukar dari tenaga haba kepada tenaga kinetik. Maka apabila suhu meningkat, tenaga kinetik pun, purata tenaga kinetik tu meningkat. Sebab tu dia akan bergetar. Dia akan berjalan lah dengan hal laju yang tinggi. Itu ciri yang kedua. Okey, kita masuk kepada ciri yang ketiga, iaitu isi padu. Okay, dalam satu gas ni dia ada isi padu lah, isi padu gas. Okay. Molekul gas bebas bergerak dan memenuhi seluruh ruang bekas itu. Dia macam biasalah, macam tadi juga, bergerak secara rawak dan dia memenuhi sebuah ruang. Macam sebagai contoh lah kan, bekas ni besar dia macam ni. Maka molekul gas tu memenuhi ruang isi padu tersebut lah. Apabila isi padu tersebut dikecilkan, maka molekul itu memenuhi ruang isi padu tersebut juga. Okey, kita tengok lagi pada taklifan yang kedua. Isi padu gas sama dengan isi padu bekas. Seperti tadi itulah, bila bekas dia kecil, maka isi padu gas yang di dalam tu pun kecil juga. Okey, kurang. Teori kinesis gas lah. Okay, kita tengok pada slide seterusnya. Ini kita cek lah simulasi dia. Kita tengok sama-sama. Boleh nampak kan simulasi? Boleh. Okey, terima kasih. Kita tengoklah. Kita mula-mula kita tunggu pada suhu dulu. Kan, apabila suhu dinaikkan, maka tenaga molekul kinetik tersebut bertambah. Maka dia bergerak lebih laju lah. Kita boleh tengok molekul ni dia sesa bergerak laju. Bila kita isi mati dia, maka tidaklah. Kita tengok pula pada volume isi padu. Dia memenuhi ruang. Apabila kita kecilkan isi padu dia, maka beginilah, dia memenuhi ruang molekul tersebut. Dia memenuhi ruang isi padu satu gas tu lah. Dia memenuhi ruang satu bekas tu kan. Okay, kita naikkan dia balik. Terusnya adalah tekanan. Okay, tekanan ni lah. Tekanan ni yang berlanggar kepada apa? Apabila kita tambah lagi molekul kan, tambah lagi molekul gas, maka makin banyak tekanan, makin banyak daya yang terhasil dekat dinding-dinding suatu bekas ni. Okay, boleh. Biasalah kita boleh tengok ni. Panas, bila ada panas, suhu bertambah, maka tenaga kinetik molekul tu bertambah dan dia bergerak dengan hal laju yang tinggi. Pap, yang gitulah. Seterusnya isi padu memenuhi ruang. Seterusnya adalah tekanan yang menghentam dinding-dinding tersebut. Okey. Simulasi dan gerakan molekul. Ini jadual unit SI dan unit lain bagi tekanan, suhu dan isi padu. Ini 8 titik dia lah. Biasanya kita akan guna unit SI. Suhu Pascal, Kelvin untuk suhu, maka isi padu adalah meter cube. Meter kuasa 3. Unit dia lah. Kita guna seluruh bangsa punya, seluruh international guna. Kalau untuk melakukan kajian, maka kita guna benda ni lah. Ini unit-unit lain yang kamu boleh baca sendirilah. Kamu setakat tahu saja. Sentimeter, HG, degree Celsius, Fahrenheit. Fahrenheit ni sangat jarang sekali lah kita guna. Fahrenheit ni luar negara punya apa ni? Rumus. Okey, tekanan Pascal. Suhu Kelvin. Manakala isi padu meter cube. Okey, sekarang kita masuk ke yang seterusnya. Hubungan antara tekanan dan juga isi padu bagi sesuatu gas. Okey, ini Bourdon gauge ataupun tolok lah. Tolok tekanan. Orang panggil biasa Bourdon gauge. Ini Picagari, Ombo Picagari. Ombo Picagari kan. Ombo orang panggil. Biasanya Picagari pun orang panggil juga. Okey. Maka kita sambungkan dia kepada tekanan ni. Bourdon gauge ni kan. Tolok tekanan ni. Jadi, apabila kita tolak kan isi padu dia macam ni. Apabila kita tolak kepada isi padu dia berkurang, masa dia punya tekanan ni akan bertambah ke berkurang? Apabila isi padu dia berkurang kan,
kita tolak dia, maka tekanan di sini akan bertambah atau berkurang? Bacaan dia ni. Berkurang ke? Kurang. Kurang tepat sekali lah. Tapi terima kasih kerana menjawab. Sebenarnya apabila isi padu ni, apabila kita tekankan dia, apabila isi padunya makin mengecil, namun isi padunya makin mengecil, maka tekanannya akan bertambah sebenarnya. Dia akan naik sebenarnya bacaan ni. Terima kasih Rafiq kerana mencuba. Kita tengoklah konsep dia pada seterusnya. Kejap. Apabila kita sudah buat bacaan, kita sudah kira-kira dia, kita analisis dia dalam graf, makin kurang isi padu tersebut, makin bertambah dia punya tekanan. Maka dia berkadar songsang lah. Kan? Kita tengok graf P melawan V ni. Volume dia makin kecil. Kan? Volume dia makin besar. Ini isi padu dia makin besar lah. Makin besar maksudnya isi padu dia mula-mula macam ni. Kalau yang mula-mula ni kecil ni, maka ini isi padu dia kecil. Isi padu dia kecil. Apabila kita tambah, maka tekanan dia rendah. Logiklah. Apabila kita tolak dia, baru tekanan dia apa? Apabila kita kurangkan isi padu, baru tekanan dia meningkat. Jadi hasilnya benda ni berkadar songsang lah. Untuk menganalisis lagi graf tersebut, untuk lebih cantik, kita guna dia P melawan 1V. Untuk kita nampak analisis graf dia lagi cantik lah. Ni lah ni yang tekanan dia tadi. Ini isi padu dia yang bertambah. Isi padu ini yang banyak lah orang cakap. Bila kita kecilkan dia, maka kecil. Volume dia kecil kan. Kosong sini 1. Maka tekanan di sini 10. Apabila isi padu dia besar, dia punya tekanan di sini rendah. Ini 2 lah. Macam tu. Okay. Grafik. Dah apa? Kita tengok ni dalam slide seterusnya. Graf P melawan V ni menunjukkan bahawa tekanan berkurang dengan isi padu. Graf P melawan 1V pula menunjukkan satu garis yang melalui titik asalan. Melalui titik asalan ni supaya grafnya lebih cantik lah untuk kita analisis lagi nanti. Jadi hal ni menunjukkan bahawa tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Okey. Kadar songsang. Apabila isi padu bertambah, maka tekanan berkurang. Bila isi padu bertambah, maka tekanan mengurang. Itu berkadar songsang. Kita tengok pula. Jadi hasil daripada eksperimen ni, hasil penyiasatan ini, maka hadirlah satu hukum Boyles. Inilah saintis dia yang cerita semua ni. Cerita semua benda ni, Robert Boyles ni. Jadi hasil siasatan dia tadi, dia pun menemukan, dia menyatakan bahawa, hukum Boyles ni menyatakan bahawa tekanan berkadar songsang dengan isi padu bagi suatu gas berjisim tetap pada suhu yang malar. Jadi apabila gas tu berjisim tetap pada suhu yang malar, kita akan guna dua rumus sajalah, iaitu tekanan dan juga isi padu. Okey. Dan juga seperti yang kita tahu dia berkadar songsang. Apa yang dimaksudkan berkadar songsang yang tadi itulah. Okey, berkadar songsang. Apabila isi padu bertambah, maka tekanan berkurang. Okey. Sebab dia ada banyak ruang situ, maka tekanan dia pun kurang. Apabila isi padu dia rendah, maka tekanan dia bertambah. Sebab dia punya ruang tu dekat isi padu tu mengenakan tekanan yang tinggi. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Ini adalah takrifan matematik dia. P berkadar songsang dengan V. Jadi apabila volume ni bertambah, maka ini berkadar songsang bukan berkadar terus. Maka tekanan pun rendah. Lepas tu bila kita takrifkan K ni ada satu pemalar. Okay, nanti saya akan explain apa ini pemalarnya. Lepas tu PV sama dengan K lah. Okey. Jadi kita nisbahkan dia kepada dua keadaan, iaitu daripada keadaan 1 dan keadaan 2. Apabila keadaan 1, maka P1 V1 sama dengan K. P2 V2 sama dengan K. Okey, yang K ni datang dari mana pula? Kini adalah pemalar. Pemalar dia itulah suhu tetap, berjisim tetap dan juga suhu yang malar. Okey, kita tengok ni. Kan, dia ada dua keadaan. Ini keadaan yang pertama. Keadaan pertama ni, isi padu dia bertambah. Isi padu dia ke dalam keadaan asal. Lepas tu dalam keadaan yang kedua, isi padu dia dikurangkan. Okey. Maka pemalar ni adalah K, di mana K ni yang dimalarkan adalah suhu dan juga jisim gas tersebut. Walaupun kita tekan dia macam mana keadaan balik pun, kita tekan, masih juga suhu dan jisim ni sama. Masih malar, masih tetap. Maka dari rumus tadi, P1 V1 sama dengan K, P2 V2 sama dengan K, maka terhasillah dua keadaan ini dan K dia sama. Dan akhir sekali, wujudlah satu rumus, iaitu dari hukum Boyles ni lah, iaitu P1
V1 sama dengan P2 V2. Okey, boleh ya? Ya, respon dulu. Risau lah kita ni. Boleh? Boleh, cik. Okey, kasih. V1, ini dalam suhu yang malar. Kita tengoklah dari segitiga PBT ni kita tutup dia punya T kan. Maka terhasilnya hukum Boyles. Kita tengok pula contoh soalan. Kita tengok contoh soalan dia. Mungkin nampak ni. Contoh soalan ni dia punya kinetic theory gas. Kita tengok ah. Raja menunjukkan suatu gas berjisim tetap dimampatkan pada suhu malar. Okey, suhu dia malar. Suhu dia tetap. Ini dalam ruangan lah. 28 degree Celsius. Dan jisim gas ni tetap. Jisim gas ni kita abaikan lah. Jisim gas ni sentiasa tetap untuk hukum ni kan. Apabila isi padu gas dikurangkan, bilangan molekul yang sama bergerak dalam ruang yang kecil. Bila ada ruangan yang kecil ni, maka dia berlanggar sama sendiri lah. Oleh itu, menyebabkan kadar pelanggaran. Kadar pelanggaran antara molekul dengan bekas ni bertambah. Dengan itu tekanan gas bertambah. Macam tadi lah yang Pythagoras tadi tu kan. Mula-mula Rafiq bilang bila isi padu tu direndahkan maka tekanan tu rendah. Tidak. Sebenarnya bila isi padu tu direndahkan, apapun dikurangkan, maka tekanan tu tinggi. Sebab makin banyak berlaku pergerakan. Okey. Pelanggaran molekul tersebut. Okey, kita tengok contoh soalan. Udara di dalam sebuah Pythagoras tertutup mempunyai Pythagoras juga lah macam ombor tadi. Kita boleh bayangkanlah Pythagoras. Lepas tu ada Bourdon gauge. Minta maaf lah tulisan saya ni tak berapa cantik ni. Kita tengok dia macam tu kan. Lepas tu mula dia 60 sikit. Lepas tu kita kurangkan dia kepada 48. Kita tolakkan lah dia pada keadaan yang kedua iaitu 48 cm per cube kan. Macam ni. Ni keadaan dia. Lepas tu kita tengok nanti. Jadi apa keadaan dia 48 ni selepas tu kita dapat tekanan dia. Okey. Lepas ni untuk contoh soalan ni mula-mula kita tengoklah dulu isi padu dia. Isi padu dia adalah 60 cm per second. Jadi ini adalah V1. Maka tekanan 108. Keadaan yang pertama. Minta maaf. Ombor Pythagoras ditolak, dimampatkan udara tersebut sampai 48. Ini keadaan yang kedua. Satu. Okey, ini keadaan yang kedua. Isi padu 48. Yang ini berapa? Yang ini V2. Hitung tekanan udara termampat. Kita kena carilah dia punya tekanan yang kedua tu. Maaf. Susah pula. Okey, tengok angka dia. Senaraikan maklumat yang diberi. Okey, P1 samalah 108 kilopascal. P2 tekanan yang kita akan ingin carilah P2 tu selepas dia dimampatkan. V1 isi padu dia. Isi padu pertama dia 60 cm per cube. Yang kedua V2 ni lah 48. Kita kecilkan dia. Isi padu dia berkurang kan. Langkah 2, kenal pasti dan tulis rumus. Rumus ni dia tiada mengatakan apa-apa, suhu pun tiada dan juga suhu pun tiada, maka suhu yang ni malar, tidak berubah. Maka kita gunalah satu hukum Boyles kan. Hasil daripada kita keluarkan dia punya information tadi masuk dalam rumus. Dan ketiga, buat gantian matematik lah dalam rumus. Okay. Kita darab 108 darab 60 bagi dengan 48. Maka jawapan dia 135. Jadi boleh nampaklah di sini. Apabila isi padu ni dikurangkan, apabila kita tolakkan dia kurangkan tadi, apabila kita kurangkan dia ombor tersebut Pythagoras dia, maka tekanan dia bertambah, menaik. Okey. Inilah apa yang ditakrifkan tentang hukum Boyles. Boleh semua. Kita masuk pula hubungan antara isi padu dengan suhu bagi sesuatu gas. Sekarang kita tengok pada dua variable lah, iaitu isi padu dan juga suhu. Okey. Botol plastik sebelum disejukkan. Okey, saya tanya lah Nizam, Izul. Selepas disejukkan botol ni mengecut ataupun mengembang? Mengembang. Kurang tepat juga. Apabila dia disejukkan, dia sebenarnya mengecut. Bila disejukkan dia mengecut. Okay, kita tengok apa. Terima kasih. Kita cuba. Okay, ini adalah contoh eksperimen lah. Kita dapat buat tapi letaklah dalam ni. Okey.
dalam suhu ni, dalam tiup kapilari ni, L ni, inilah isi padu dia. Jadi apabila kita analisis kita buat dalam graf, kalau kita buat eksperimen, apabila suhu dia bertambah, maka dia punya isi padu bertambah juga. Isi padu pun bertambah. Okey. Tapi pada suhu 0 darjah Celsius, udara yang terperangkap dalam tiup kapilari masih mempunyai isi padu yang tertentu. Artinya apabila kosong dia punya, minta maaf, degree dia kan, termometer ni kosong, masih ada lagi ruangan dekat bacaan tiup kapilari ni. Yang ini menunjukkan bahawa 0 degree Celsius ni molekul masih bergerak. Dalam satu bekas, walaupun 0 degree Celsius, molekul masih bergerak, tapi dalam keadaan laju yang rendah dalam satu bekas. Bila kita ekstrak dia punya graf tu, kita dapati dia punya suhu 273 degree ni, molekul-molekul ni tidak bergerak dan tidak dapat meniruang. Jadi artinya pada suhu negatif 273 degree Celsius ni, degree Celsius ni, baru molekul-molekul tu tidak bergerak dalam satu bekas. Tiada ruangan dalam satu bekas kan isi padu tu. Dia takkan bergerak. Tidak akan bergerak. Dia statik macam tu lah. Dalam suhu yang sejuk macam ni kan. Kita fikirkan kosong ni dia sejuk. Sebenarnya tidak. Kalau luar negara pun ada negatif 18 degree Celsius kan. Jadi pada suhu 273 degree Celsius ni, baru molekul ni tidak bergerak dan meniruang. Ini dipanggil sebagai sifar mutlak. Suhu terendah ni dipanggil sebagai sifar mutlak. Kerana isi padu dia jadi sifar. Sifar mutlak. Okay. Jadi sifar mutlak ni pada skala Kelvin, bila kita tukar dia pada skala Kelvin, dia akan menjadi kosong Kelvin. Nanti kita tengok pertukaran dia macam mana. Jadi suhu yang dinyatakan dengan unit Kelvin ni adalah dipanggil sebagai suhu mutlak. Dia sama ialah suhu mutlak ni sama dengan sifar mutlak, tapi suhu mutlak ni dia base kepada Kelvin. Okey. Kita tengok pada 273 ni baru molekul ni tidak bergerak. Tapi dia mengecut lah, tengok ni. Dijual suhu dalam degree Celsius Kelvin pada 3 tahap. Okay, sifar mutlak adalah 273 bagi Celsius. Bagi Celsius, suhu dalam Kelvin adalah kosong. Ini adalah takat lebur. Di mana ais lebur pada 0 degree. Dia boleh start lebur, dia boleh cair bila 0 degree. Start 1 degree dia boleh lebur sudah lah, dia panas sudah kan. Ini takat lebur dalam Kelvin dia. Ini adalah steam 100 takat didih. 100 degree Celsius, maka dia jadi uap kan. Jadi dalam unit Kelvin dia 373. Jadi untuk penukaran dari Celsius ke Kelvin ni boleh dilakukan dengan persamaan berikut. Tambah 23 saja. Kita mau cari temperature dalam Kelvin. Contohnya temperature kita degree, 23 degree. Kita mau tukar dia kepada Kelvin. Maka tambah saya dengan 23 ni sampai 273. Maaf. Ini dia punya nilai lah, nilai dalam unit Kelvin. Jadi kita cantikkan graf dia daripada asalan daripada titik kosong. Graf V melawan T bagi satu gas. Jadi graf V melawan satu gas ni menunjukkan melalui titik asalan lah dari kosong, yang menunjukkan bahawa isi padu gas berkadar terus dengan suhu mutlak. Isi padu gas ni berkadar terus. Apabila suhu meningkat, apabila suhu ditambah atau meningkat, maka isi padu bertambah. Dia berkadar terus. Jadi maka wujudlah satu hukum, iaitu hukum Charles. Ini saintis dia. Dia adalah menyiasat antara isi padu dan juga suhu ni. Maka apakah hukum Charles tersebut? Ini penyataannya. Hukum Charles menyatakan isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak bagi sesuatu gas berjisim tetap pada tekanan yang malar. Okey, tekanan yang malar. Isi padu adalah berkadar terus.
isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak. Di mana keadaannya jisim dia tetap, gas dia tetap dan tekanan dia malar. Tekanan kita tidak kacau dengan jisim. Jadi apa suhu dia meningkat, maka isi padu dia meningkat. Okey. Seperti kita tahu tadi, siapa jawab tadi? Izul kan? Kita tengok dalam satu ruangan ni. Mungkin kamu terlepas pandang tadi, baru masukkan tak apa. Ini ada molekul. Jadi ada haba. Apabila haba ni diberikan kepada satu bekas, maka suhu dia meningkat. Suhu dia meningkat. Bila suhu dia meningkat, maka isi padu dia meningkat. Kenapa isi padu dia meningkat pula sir? Sebab molekul ni tenaga kinetik dia bertambah. Dia mula bergerak. Maka oleh itu bila dia bergerak maka dia apalah? Dia melanggar dinding ni dan menolak benda tersebut. Sebab tu bila dia disejukkan, suhu berkurang, maka isi padu dia berkurang. Bila kita tengok tadi contoh pertama tadi, bila botol tu disejukkan, maka dia mengecut. Sebab haba dia dibebaskan dan suhu pun mengurang. Jadi isi padu mengurang. Jadi Charles ni lah, Jacques Charles ni telah menyatakanlah, telah menemukan satu hukum yang menyatakan isi padu ni berkadar terus dengan suhu mutlak. Boleh? Dapat kita tengok contoh soalan nanti. Ni takrifan daripada matematik, dia masa dia berkadar terus lah, V ni. V apabila suhu meningkat maka isi padu pun meningkat. Maka dia ada pemalar. Pemalaran macam tadi lah, apa yang dimalarkan. Okey, kita tengok balik. Maka V over T, V per T sama dengan K. Suhu mutlak, isi padu gas. Katakan satu gas mengalami perubahan dari kedua keadaan tadi lah. Kita tengok. Ini isi padu dia. Lepas tu suhu ditingkatkan, baru isi padu dia bertambah. Dalam dua keadaan ni, ada satu pemalar. Apa yang dimalarkan? Seperti tadi itulah. Dimalarkan adalah suhu jisim gas tersebut. Jadi bila kita ubah keadaan dia pun, suhu dan juga minta maaf bukan suhu ni. Tekanan, minta maaf. Tekanan ada satu hukum lagi. Minta maaf. Tekanan dan juga jisim. Ini yang dimalarkan. Jadi dalam dua keadaan ni, dia tetap sama. Dia K. V1, T1 sama dengan K. V2, T2 sama dengan K. Maka wujudlah satu rumus daripada hukum Charles ni, iaitu V1 per T1 sama dengan V2 per D2. Ini rumus dia. Hukum Charles lah. Kita guna segitiga PVT tu, kita tutup dia punya tekanan. Tekanan betul lah. Tekanan dia yang dimalarkan. Kita guna dua ni saja. Hukum Charles ni V dengan T saja. Dia berubah. Okey? Boleh? Sudah ni murid-murid ni. Syalan, okey. Ashraf. Okey, cikgu. Okey. Clear kan? Kita tengok contoh soalan. Kita tengok dulu dia punya teori dia. Ini yang banyak means konsepsi tu. Sebenarnya dia mengecut tadi. Kita tengok. Halaju rendah, halaju tinggi. Suhu dinaikkan, tenaga haba diberikan kepada satu bekas. Maka inilah apabila suhu gas tu dinaikkan, tenaga kinetik purata molekul bertambah. Tenaga kinetik molekul bertambah. Dia bergetar lah sebab ada haba diserapkan oleh molekul tu, gas tu. Jadi tenaga kinetik purata molekul bertambah. Jadi molekul-molekul ni bergerak dengan laju yang tinggi. Jadi dengan mengekalkan tekanan dia sama je. Tapi bila dia bergerak, molekul bergerak, maka isi padu tu bertambah. Dia, molekul ni bergerak dengan tenaga haba. Dia melanggar pada dinding tu lah. Isi padu gas tu bertambah. Dalam kadar pelanggaran molekul gas tu dengan dinding tu tidak berubah. Tekanan yang dimalarkan satu. Jisim yang dimalarkan. Jisim yang tetap. Jadi bila kita suhu dinaikkan, maka dia punya tenaga kinetik tu bertambah. Tenaga kinetik tu yang menggetarkan molekul ni untuk menolak isi padu tu makin bertambah. Hukum Charles. Kita tengok pula contoh soalan. Satu gelembung udara mempunyai isi padu V. Kita tengok V1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini V1. Lepas pada suhu yang pertama, T1. Apabila suhu dah ditingkatkan,
ditingkatkan, maka berapa isi padu dia. Yang ini melibatkan, kita tengok bila kita pertama sekali kita keluar dalam rumus, senaraikan maklumat dia. Yang ada cuma lah V1, T1 dengan T2. Kita cari isi padu akhir udara tersebut. Jadi dia tidak menyatakan antara tekanan dan juga jisim kan. Jadi tekanan tersebut dimalarkan. Kita boleh abaikanlah tekanan tu bila kita tengok soalan ni. Okey. Langkah kedua, kenal pasti dan tulis rumus yang digunakan. Jadi menggunakan bila kita sudah ekstrak dia punya rumus ni dia punya nilai ni keluar, kita tengok tiada tekanan, tiada P. Yang ada suhu dan juga isi padu. Maka yang ini kita boleh tahulah rumus ni menggunakan hukum Charles. Kita pun gunakanlah V1 T1 sama dengan V2 T2. Okey. Jadi kita cari V2. Lepas tu kita buat taklifan dalam matematik. Jadi ini 320 ni pindah pergi sebelah. Okay, bila pindah pergi sebelah dia darab lah. Okey, V2. Ke 1.2 darab dengan 320. Namlah 320 bagi dengan 300 daripada rumus ni. Maka kita dapat isi padu dia 1.28 cm per second. Bila kita nampakkanlah gelembung udara. Gelembung udara ni macam ini kan. Kita anggap dia belon lah. Senang cerita belon lah. Susah gelembung udara. Belon begini ni. Kan. Ini kamu nak nampak lagi. Lepas tu pada suhu 27. Ni tiada tekan. Suhu dia 27. Lepas tu isi padu dia 1.2 cm. Jadi kita panaskan dia. Kita letak majis ke apa kan. Kita panaskan dia. Ada 47 degree Celsius. Jadi apa yang terjadi sama belon ni? Seperti hukum Charles cakap, isi padu berkadar langsung dengan suhu. Jadi apabila suhu dinaikkan maka isi padu bertambah. Jadi isi padu ini bertambah lah V dia ni. Kalau kita tengok dengan rumus pun maka bertambah. Jadi dari 1.2 ke 1.28. Okey. Cukup tentang hukum Charles. Saya harap fahamlah konsep tu. Okey, kita imbas kembali. Mau habis sudah ni ya. Siapa ada di kelas ni kejap. Saya dah nampak lah. Okey, Syuhada. Hukum Boyles menyatakan bahawa apa? Kanan. Tekanan. Okey, tekanan betul lah. Tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Terima kasih. Ini Boyles. Kita guna siaplah yang PV tadi. PV segitiga PVT ni. Penting ni kalau mau tahu hukum dia. Allah. Apa yang dimalarkan di sini suhu malar. Gas juga bersitin tetap. Maka kita tutup T lah. Kita tutup P, maka ini hukum Boyle. Dua variable terlibat, tekanan dan juga isi padu. Okay, terima kasih Syuhada. Afika, hukum Charles menyatakan bahawa Afika, hukum Charles menyatakan bahawa Cikgu, daerah tu dia cikgu. Daerah cikgu. Daerah tu cikgu. Okey. Tak apa. Nizam sudah tadi. Awang, hukum Charles menyatakan bahawa Itu yang invited cikgu Nada. Ya, yang mana ada Tengah di-invite orang masuk. orang kena invite tak? Orang nak masuk. Okey. Tak apalah. Kita cari orang lain. Syalan sudah kan tadi. Ashraf. Hukum Charles menyatakan bahawa Boleh on mic. apa dia? Cikgu. Dengar cikgu. Dah dengar? Hello? Dengar cikgu. Okey, dengar. Apa dia? Hukum Charles menyatakan bahawa Isi padu. okey, betul. Isi padu kadar terus dengan suhu mutlak. Okey, suhu mutlak ni hukum Charles ni senanglah. Apabila suhu naik, apabila suhu bertambah, tenaga kinetik dalam molekul itu bertambah. Dia makin laju lah. Maka dia menolak isi padu tersebut. Isi padu dia bertambah. Okey.
Suhu dia. Okey, terima kasih. Siapa tadi? Ashraf Kaisi Kumchais lah. Jadi kalau kita buat dalam PVT, apa yang dimalarkan adalah tekanan dia. Jadi tekanan ni kita abai. Ini Kumchais lah. Kumchais. Maka kita ambil dua variable ni saja, iaitu volume dan juga suhu. Okey, kita tutup dia. V1, V2 dengan T2. Saya rasa pun masih mengantuk je semua, tapi tak apalah. At least sedikit sebanyak. Nanti saya bagi juga ni slide dengan rakaman. Kalau kita tengok pembelajaran kita balik, adakah kamu sudah menerangkan tekanan, suhu dan isi padu gas dari segi kelakuan molekul berdasarkan teori kinetik gas? Jadi melalui simulasi tadi kita boleh tahulah tekanan ni bagaimana keadaan dia dalam satu bekas. Okay. Yang kedua adalah suhu. Suhu ni apabila dia bertambah, maka tenaga purata kinetik molekul tu bertambah. Isi padu gas pula dia sama dengan isi padu gas ni dia sama dengan isi padu bekas. Kita recap balik. Ni kalau ruangan dia isi padu dia macam ni, apabila dikecilkan maka isi padu gas juga kecil. Apabila isi padu dia berkurang, tekanan dia bertambahlah. Dua, menentukan hubungan antara tekanan dan isi padu bagi satu gas berjisim tetap pada suhu malar, hukum Boyles. Jadi seperti kita bincangkan tadi, antara tekanan dan isi padu, maka betul lah kita sudah dapat juga soalan dia. Saya harap kamu dapatlah menentukan antara tekanan dan isi padu ni. Lagi-lagi dalam hukum Boyles ni. Okey. Yang ketiga, menentukan hubungan antara isi padu dan suhu bagi suatu gas berjisim tetap pada tekanan malar. Maaf sekejap. Apabila dua variabel ni berlibat, iaitu isi padu dan juga suhu, maka kita boleh tahulah apabila isi padu dan juga suhu, jisim dia tetap, tekanan dia malar, maka dia melibatkan hukum Charles. Hukum Charles senangnya E1, V1, V2, T2. Okey. Macam itulah. Jadi sebelum kita mengantarkan refleksi yang pada kelas anda hari ini, ada apa-apa soalan? Mungkin ada miskonsepsi ke, ada pertanyaan ke? Kita tanya satu-satu. Tika, ada soalan? Tiada, betul ni? Okey, Tasha? Tiada cikgu. Tiada. Okey, terima kasih. Saya harap tapi kalau ada soalan terus tanya saya. So takut banyak miskonsepsi tadi. Tapi tak apalah. Baru belajar juga kan sama-sama je. Izul, ada soalan? Dah ada, sir. Okey, thank you. Kenapa Syuhada? Okey, tak apa. Line tak berapa mengizinkan. Tasha? Tasha sudah. Shalan? Yes, sir. Tiada. Okey, terima kasih. Rafiq? Okey, sir. Okey. Okey. Ashraf? Belum ada, Dok, sir. Okey, thank you. Sezani? Tiada, sir. Okey, terima kasih. Siti Norisha? Tiada, sir. Okey, Mira? Tiada, sir. Okey, terima kasih. Khairuddin? Tidak, sir. Okey, terima kasih. Terima kasih untuk kelas hari ini. Sekiranya ada soalan, terus bertanya kepada saya. Saya nak mula diam-diam ke. Bahaya juga tu. Okey, tanpa buang masa, bolehlah. Kejap, minta maaf. Bolehlah hantar refleksi kamu pada ruangan Padlet. Okey. Kejap. Allahumma shalli ala sayyidina. So copy dulu lah kejap. Hantar refleksi lah. Jawab apa di sini. Okey. Boleh isilah dekat ruangan ni. Saya bagi masa dalam 5 minit.
sudah antar kan. Untuk kelas hari ini ya, 23/8. Maaf. Belum ada yang tulis nih. Oh, masih sama Allah. Oke, apa? Tulis nama. Macam mana mau tulis nama ni, sir? Kita tambah kan. Tulis ya dekat subjek tu. Oh, ya kan? Lepas tu tulis lah. Alhamdulillah. Lepas tu publish. Macam ni lah. Sedih. Okay, 9 jam 9 kita habiskan lah refleksinya. Okay Tasha, okay lepas ni masuk ke kelas lah. Kalau boleh lah. Supaya meriah. Hari ni alhamdulillah banyak. Terkejut juga lah. Ya, sir. Okay. Baru tu bangun awal ini. Okay, tak apa. Lepas ni insyaAllah datang lagi. Supaya kita mengetahui lagi konsep fizik tu lebih mendalam. Fizik ni sebenarnya best. Cuma kita sialah ni belajar tu enggak ya. Gantung pada saya jugalah mengexplain, beri tunjuk ajar. Ada 2 minit lagi. Betul kan ni 3 faham. Kurang sihat hari ni. Okay, enggak apa. Lepas ni kamu tulis ya refleksi kamu. Lepas ni ya. Terima kasih. Maka dengan itu kelas kita pada hari ini sudah habis. Rujuk kepada LO tadi, mula-mulanya kita tahu tentang tekanan, suhu dan isi padu gas daripada segi kelakuan molekul gas itulah berdasarkan teori kinetik gas. Yang kedua adalah kamu tahulah tentang hukum Boyles tu yang menggunakan 2 variable iaitu tekanan dan juga isi padu. Di mana tekanan dan isi padu ni dalam hukum Boyles ni satu benda kena dimalarkan iaitu suhu. Suhu dan juga jisim kita apa? Kita abaikan. Yang ketiga adalah isi padu dan juga suhu. 2 variable iaitu isi padu dan juga suhu iaitu hukum Charles. Di mana isi padu berkadar langsung dengan suhu. Jadi apabila suhu meningkat, maka isi padu pun meningkat. Kerana tenaga kinetik pada molekul tu telah menolak isi padu tu ke atas lah. Itu yang telah dinyatakan oleh hukum Charles. Jadi hukum Charles ni yang jisim dia ada 2 ditetapkan iaitu satu jisim, yang kedua adalah tekanan dimalarkan. Jadi tiga-tiga LO ni saya harap mencapailah untuk pembelajaran pada hari ini. Okey. Jadi daripada saya itu saja. Okey, untuk kelas hari Rabu hari ini saya akan bagi video lah tentang satu lagi hukum iaitu hukum Gay-Lussac. Dah tahu macam mana tu kan. Kalau dulu kami belajar hukum tekanan, pressure law. Tapi dia melibatkan tekanan lah. Sebab ada satu lagi kan yang kita belum belajar tadi iaitu kejap. Bila kita tengok Allah lupa ni. Untuk kelas hari Rabu ni saya akan bagi video lah. Ada satu lagi benda yang kita belum belajar iaitu PVT. Jadi untuk pressure ni yang diabaikan adalah isi padu. Jadi yang melibatkan P dengan T lah. Jadi kalau dari segi rumus T1. Okey, ini hari Rabu ni lah. Dan seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan tiga-tiga. Menyelesaikan masalah untuk dalam rumus. Menyelesaikan masalah dari 3 hukum tadi tu lah. Untuk kelas hari Rabu ni. Jadi untuk kelas hari ini terima kasih. Yang siapa yang belum mengantar refleksi harap antar supaya boleh tambah baiklah selepas ni. Dan setakat ni tiada soalan juga dan semua murid faham. Saya tak tahu lah, mungkin ada yang tak faham. Tapi sekiranya ada miskonsepsi ataupun tidak, kalau ada soalan tu bertanya pada saya. Saya akan cuba sebis baik tanyakanlah, bersoalkan. Bila kamu diam, saya pun tak tahu lah macam mana tahap kefahaman kamu macam tu. Okay. Jadi alhamdulillah kelas kita habis pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, terima kasih Empat Amanah.
dan Ya, baca thank doa you. lah. Oke. Ya, Masih mengantuk suara tuh. Enggak apa. Nanti saya bagi rekaman lah, boleh tengok balik.